Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Usaha Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, muslim-muslimat, para pendengar yang setia, sama-sama kita melihat ayat ke-99 hingga berikutnya daripada surah As-Saffat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul Azim. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur boleh berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, sekarang penceritaan beralih kepada berhijrahnya Nabi Ibrahim dan ujian yang Allah timpakan kepada baginda alaihi salam untuk menyembelih anaknya Ismail, dan seterusnya nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Demikianlah title yang disebut subtopik yang ada dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir. Kalau kita lihat, telah dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang menarik untuk kita fahami Quran ini secara terus terancang, tersusun. Jadi ikhwati billah, Allah memberitahu tentang kekasihnya Nabi Ibrahim ni setelah dia menolong Nabi Ibrahim dari perbuatan kaumnya, setelah dia berputus asa bahawa mereka tidak akan beriman meskipun mereka telah menyaksikan tanda-tanda yang agung, dan dia telah berhijrah dari komuniti mereka. Lalu Nabi Ibrahim ni berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku pergi menghadap, sungguhnya aku pergi kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana Nabi Ibrahim ni telah pun ditangkap oleh kaumnya selepas mereka melihat memanglah Ibrahim ni terlibat membunuh ataupun menghancurkan tuhan-tuhan mereka. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Dalam surah Al-Anbiya dulu pernah kita bincangkan. Dalam kisah sama di sini, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim daraban bil yamin faqbalu ilaihi yazifun. Dipukul dengan tangan kanan. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam An-Nasafi, demikian juga Ibn Juzai, penggunaan perkataan yamin adalah merujuk kepada kuat. Biasanya kita menggunakan tangan kanan ni untuk membuat benda-benda yang berat dan benda-benda yang mulia, sebagai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kaumnya telah pun mengetahui, merasakan, kerana perkara ini telah kita bincangkan dalam surah Al-Anbiya ayat lalu. Mereka telah berkata, sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang anak muda yang begitu degil, tak mahu mengikut kami, maka dialah yang telah merobohkan patung berhala ini, memukulnya sampai hancur. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Ibrahim pun dicampakkan ke dalam api. Yang kita telah bincangkan perkataan juhmah. Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Akhirnya mereka pula yang jadi maghlubin, mereka yang dikalahkan,
kerana sikap mereka yang mengingkari Nabi yang mulia ni dan memeranginya. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah ceritakan bagaimana perempuan yang jahat, satu umat yang berhimpun dalam kesesatan. Justru kita tak perlu merasa hairanlah hari ini kalau kita melihat golongan Syiah sebagai contohnya boleh berhimpun beramai-ramai dalam kesesatan seperti itu. Jangan merasa hairan tuan-tuan. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan kuliah yang terdahulu, ada di kalangan para nabi yang dibangkitkan, faraitu an-nabiyya ma'ahu ar-rajul wan nabiyya ma'ahu ar-rajulani wan nabiyya ma'ahu arhat wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Nabi bersabda, ada di kalangan para nabi yang tidak diikuti oleh sesiapa pun di kalangan umatnya, ada yang diikuti oleh seorang saja dibangkitkan. Maka janganlah kita menjadikan kuantiti itu sebagai bukti kebenaran. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perempuan yang hina ini, yang sakit, terbaring di atas tempat tidurnya, berkata, kalau aku sembuh, demi Tuhan, aku akan bawa kayu api juga untuk membakar si Ibrahim. Nabi Ibrahim bila dicampakkan ke dalam api ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada bagailah besi menggambarkan bagaimana dicampak dengan manjani daripada bangunan yang tinggi, sebagai contohnya disebut oleh Imam bin Jarir Tabari. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat penjaga gunung ganang untuk memberikan bantuan. Jibril datang untuk bantuan. Tapi kata Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang mulia ni tuan-tuan, Allahumma antal wahidu fis sama' wa ana al-wahidu fil ard, laisa fil ardi waladun ya'buduka ghairi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, sungguhnya Engkau satu-satunya di langit, aku satu-satunya di bumi. Ya Allah, tiada siapa lagi di dunia ini yang menyembahmu melainkan aku. Cukuplah bagimu ya Allah, Engkau menjadi pelindung dan juga pembantuku. Maka Allah SWT pun telah berfirman dalam ayat ke-69 surah Al-Anbiya yang pernah kita pelajari dahulu, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, mengarahkan api supaya bertukar sifat jadi sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Kalau sejuk je bahaya juga. Sejuk dan selamat, kedua-duanya penting. Ikhwati billah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini kekuatan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat 173 surah Ali Imran. Ada saya huraikan kisah ini dalam buku tajuk Satu-satu Doa Para Nabi dan Rasul, yang menceritakan doa-doa para Nabi dan Rasul dalam Quran. Antaranya doa 173 surah Ali Imran yang telah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang pernah dibacakan oleh Muhammad SAW, yang pernah juga dibacakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, dan pernah juga dibacakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan Allah telah menyelamatkan mereka dengan izinnya, dengan kuasanya. Bagi seorang Nabi itu merupakan mukjizat, bagi seorang manusia biasa, wali, merupakan satu karamah. Amalkanlah ayat ini tuan-tuan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, kembali kita kepada kisah Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahim telah pun lepas daripada ujian tersebut. Lalu dia berkata kepada kaumnya, aku akan pergi ke tempat yang lain. Inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, Ibn Atiyah Al-Andalusi menjelaskan sayahdin ini merujuk kepada beberapa makna. Yang pertama, aku nak pergi betul ke tempat yang baru, kerana tempat ini tak menerima dakwah. Macam Nabi Muhammad SAW mendapati Mekah bukanlah tempat yang subur untuk penerimaan dakwah, begitu juga Taif. Lalu Allah SWT memerintahkan baginda SAW untuk berhijrah ke Madinah. Demikian juga Nabi Ibrahim. Bila tempat ni yang kita bincangkan, setengah ahli geografi Al-Quran boleh kita lihat dalam Atlas Al-Quran, Muslim Majalah Solusi sebagai contohnya, kajian yang dibuat. Benda ni tempat nama Kaldania. Nampaknya mereka tidak menerima Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT untuk berhijrah ke tempat lain. Allah telah mewahyukan kepada Nabi yang mulia ni untuk berhijrah ke Syam. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua yang mengatakan bahawa hijrah ini berlaku ke tempat yang mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dinyatakan tempatnya. Mungkin yang dimaksudkan di sini juga zahibun ilallahi bil maut wa sayahdini rabbi ilal jannah. Mungkin Allah SWT beri wahyu kepada Nabi yang mulia ni supaya meneruskan perjuangan sehinggalah kepada kematian, dan di situ Allah akan memberikan kepada baginda alaihi salatu wassalam di syurga. Ataupun yang kedua, zahibun ila ma qadha bihi rabbi sayahdini ila al-khalas minan nar. Mungkin Allah SWT, dan memang Allah memberikan kepada Nabi yang mulia ni keselamatan daripada neraka, itu pasti, kerana Nabi merupakan maksum. Begitu juga pandangan yang lain yang diriwayatkan daripada Qatadah, daripada Ibn Abbas. Maksudnya, ini zahibun ila rabbi biqalbi wa amali wa niyati. Aku menuju kepada Tuhanku dengan hatiku, dengan amalanku, dengan tekadku, dengan niatku.
Aduh tuan-tuan, bila selamat daripada peristiwa yang besar ini, mukjizat yang Allah berikan kepada baginda alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan satu kelebihan baginda sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam juga kisah Nabi Yunus yang akan kita lihat selepas ini, barulah datang permintaan Rabbi habli minas salihin. Barulah Nabi yang mulia ni mengajar kita kalau nak mohon kepada Allah SWT mesti taat kepadanya terlebih dahulu. Kita telah pun mentafsirkan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami minta pertolong. Allah mengajar kita dan tertib doa, taatilah Allah terlebih dahulu, kemudian barulah layak bagimu wahai saudara untuk mohon hajat. Jangan kata nanti saya kahwin, saya berubahlah, dapatkan saya isteri yang salihah dulu ya Allah, lepas tu saya jadi lelaki yang baik. Tak boleh saudara. Saudara akan jadi orang yang salih dahulu, barulah saudara akan mendapat isteri, memperisterikan seorang yang salihah. Begitu juga saudari. Saya mengatakan, jangan mengatakan oh saya memang begini keadaan saya, tapi nanti kalau saya dapat suami yang saleh, yang baik, yang kaya, barulah saya nak jadi orang yang baik. Tak boleh. Kita kena baiki diri kita terlebih dahulu, barulah kita layak untuk mendapat reward daripada Allah SWT. Saudara ni boleh kat sekalian, saudara tahu tak kisah seorang yang hidup pada zaman Khalifah Al-Mahdi, zaman Abbasi? Secara tepat nama beliau ni merupakan Syekh Ya'qub bin Daud Al-Sulami. Beliau ni seorang menteri. Jadi menteri pun duduk dengan seorang raja yang zalim pun, kalau pegang pada prinsip, masih banyak jasa yang boleh kita berikan kepada seseorang itu sebagai penasihat sekurang-kurangnya. Jangan duduk di situ mengampu saja kerjanya saudara. Duduk di situ untuk memberi nasihat, seperti yang berlaku kepada Ya'qub bin Daud Al-Sulami. Walaupun jadi menteri kanan pada seorang raja yang sangat zalim, tapi beliau seorang yang sangat berterima rasa dan sangat dekat dengan Allah SWT. Prinsip tidak boleh dikorbankan. Dia sentiasa menasihati Al-Mahdi yang bila melihat satu kemungkaran atau kelalaian berlaku, Khalifah ni menerima dengan penuh rasa hormat. Sikap ni tentu saja menunjukkan sedengki di kalangan orang tertentu. Jadi mereka berusaha merosakkan nama baik wazir yang saleh ini, menteri yang saleh ini di mata Khalifah dengan berbagai tuduhan palsu. Mereka mengatakan bahawa ini wazir ini merupakan seorang Syiah. Sehingga pada satu hari Khalifah Al-Mahdi berniat untuk menguji kesetiaan wazirnya. Memang Syiah ni satu yang ditolak dalam kerajaan Sunni. Lalu beliau telah menyerahkan seorang lelaki berketurunan Alawi. Alawi ni maknanya keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang dituduh memberontak kepada menteri ini untuk diuruskan. Ni menteri bernama Ya'qub bin Daud. Khalifah bertitah agar orang ini mesti dibunuh. Ya'qub berjanji untuk melaksanakan titah tersebut, tetapi dia telah meriksa terlebih dahulu, lalu mendapati inisiat ini tidak bersalah. Ya'qub bin Daud enggan membunuhnya, malah dilepaskan saja tanpa pengetahuan Khalifah. Akibatnya Khalifah Al-Mahdi ni kemudiannya tahu juga perkara tersebut, tuan-tuan, jadi marah. Betul lah engkau ni Syiah. Dia menghukum Ya'qub dengan meletakkannya dalam penjara bawah tanah, menutupnya selama 15 tahun. Dia tidak melihat cahaya, tuan-tuan, sehingga akhirnya matanya menjadi buta, rambutnya jadi panjang dan kusut macam binatang. Ya'qub bercerita pada satu hari seseorang menyeru namaku, lalu seutas tali pun diturunkan dalam penjara bawah tanah ni. Aku pun disuruh untuk mengikat di tubuh. Tak lama kemudian menarik aku keluar. Seorang berkata kepadaku, ucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Aku mengucapkan salam dan menyatakan nama Al-Mahdi, kerana aku menyangkakan dialah yang melepaskan aku. Tetapi lelaki yang dipanggil sebagai Amirul Mukminin ni gelaran bagi seorang khalifah. Beliau berkata, semoga Allah merahmati Al-Mahdi, beliau sudah lama mangkat. Aku bertanya lagi, kalau begitu Khalifah Al-Hadi? Beliau menjawab, Khalifah Al-Hadi pun, Al-Hadi pun sudah mangkat. Aku bertanya lagi, adakah ini Harun Ar-Rashid? Beliau menjawab, ya, akulah orang ni. Ni Khalifah Harun Rashid dia berkata, aku membebaskan kamu bukan atas permintaan sesiapa pun, wahai Syekh Wazir, bekas wali pada bapaku. Tapi semalam aku mendokong anakku yang masih kecil. Tiba-tiba aku teringat, masa aku kecil seperti ini dahulu engkau lah yang mendokong aku. Tuan-tuan lihat, kita ni dapat satu nikmat kebaikan hasil daripada benda yang kita tanam. Barangkali 10 tahun, 20 tahun yang dahulu, bukan dia dapat immediately. Kadang-kadang tuan-tuan tengok berapa lama dia tanam pokok durian sehingga dia berbuah. Maka janganlah kita beranggapan, dulu pun kita dah belajar perkataan Al-Falah, Al-Fawzul Azim. Kita dah belajar perkataan ini, bahawa kebaikan itu kadang-kadang Allah SWT sengaja lambatkan agar kita bersabar, dan dengan bersabar itu datang berbagai kebaikan yang lain. Pahala demi pahala, setiap helaan nafas adalah pahala. Jadi saudara, kisah Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim mendapat anak selepas dia tabah menghadapi ujian. Barulah dia mampu berdoa kepada Allah minta satu perkara, kerana dia yakin dia telah melaluinya dengan jahil.
Justru kita kalau hari ni tidak layak memohon apa-apa, patut rasa malu lah tuan-tuan. Atas dosa yang kita buat, kita nak minta macam-macam dengan Allah SWT. Jadi saya ni boleh sedang kita dalam majalah solusi dalam bab Mahmudah. Saya muang baca lah tuan-tuan. Moga Allah merahmati kita, beri panduan kepada kita jadi seorang bapa yang saleh, ibu yang salihah, memahami ayat ini begitu mendalam maksud dikenaki di sebaliknya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.